Itu yang tengok orang tak baca kunut tu lagu mana ustaz? Tu orang mazhab lain. Jadi kita pergi tempat orang, kena raikan mazhab orang tersebut di kawasan tersebut. Sama juga macam awak datang ke negara kita ni, mari daripada luar baca kunut lah. Imam Abdul Rahman Sudais, ulama besar, imam besar Masjidil Haram, bacaan dia semua orang tahu bacaan dia, keset-keset dia berlambak-lambak orang jual. Abdul Rahman Sudais, imam. Bila mari ke Malaysia, baca kunut sembahyang subuh, baca bismillah dengan jahar, dengan jelas, dengan nyaring. Ketika mana baca surah Fatihah. Ini ulama yang bijak. Nampak? Dah kita baru mengaji sikit lah, balik dari tanah air, balik ke Malaysia, tak nak ikut mazhab dah. Tak nak baca Fatihah bismillah dengan kuat, tak nak baca doa kunut ketika mana sembahyang subuh. Kenapa dia? Kata dia dalil kata Nabi tak buat. Mana besar awak dengan Imam Syafi'i? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Waktu ini Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita duduk hadir dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala beri peluang menjadi tetamu dia malam ini. Kita minta pada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lalui ini Allah beri ganjaran pahala yang besar, sehinggalah Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau iktidal pada rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Kita masih lagi dalam bab adab mengerjakan sembahyang. Yang itu hari kita dah tengok bagaimana yang disebut oleh pengarang rahimahullah berkenaan dengan cara rokok, rokok yang benar, bacaan-bacaan di dalamnya yang sunat, yang wajib. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada masa yang lalu diberkati oleh Allah ilmu tersebut dan kita boleh beramal. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ini kita masuk dalam bab semayang lagi, tapi khusus untuk semayang subuh. Hari itu rokok, kalau solat biasa rokok macam biasa kemudian iktidal. Ini adalah rukun solat 13 tu. Dia termasuk rukun semayang yang 13. Dan jikalau engkau sembahyang subuh,
maka bacalah olehmu akan doa kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Jadi kalau sembahyang subuh rakaat yang kedua, subuh ada 2 rakaat, jangan kata subuh 3 pula. Ni pahaman sesak ni. Subuh dia 2 rakaat. Rakaat yang kedua bangkit daripada rukuk, kita i'tidal. Masa itu sunat dibacakan doa kunut di dalam mazhab Syafi'i. Habis itu ustaz, yang kita tengok ada orang tak apa nama ni, tak baca kunut tu lagu mana tu? Pergi umrah, pergi ke Mekah, pergi Arab Saudi tu baca kunut tu apa? Wahabi ke? Kita Wahabi lalu. Jadi yang tak baca kunut tu boleh jadi mazhab yang lain. Mazhab yang lain. Kita ada 4 mazhab yang masyhur di zaman ini, iaitulah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Ini mazhab-mazhab yang masyhur. Di negara kita ini diguna pakai ataupun ma'ruf ataupun masyhur dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahawa kunut di waktu subuh itu adalah satu daripada sunat yang dituntut dalam Islam. Sunat. Sunat ini pula termasuk dalam sunat yang berat. Maknanya kalau awak tinggal sunat ataupun tinggal kunut ini, maka disunatkan pula kita sujud sahwi. Adapun meninggalkan sunat-sunat yang ringan, hak tu tak sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni apa? Sebut molek-molek, sebut betul-betul. Bukan sujud sahwi, itu sayur. Sahwi. Sahwi. Iaitulah sujud 2 kali selepas daripada tahiyat akhir sebelum salam. Ni sujud sahwi. Bila guna sujud sahwi ni? Digunakan ataupun dilakukan ketika mana tertinggal sunat ab'ad, sunat yang berat di dalam sembahyang. Tu dia. Jadi kunut subuh dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam sunat yang berat. Jika ditinggalkan, disunatkan sujud sahwi, maka baca kunut lah. Batu bila kita berada di Malaysia, di tanah Melayu ini, nak tak nak kena baca, meraihkan apa nama ni, amalan ataupun mazhab Syafi'i yang memang diguna pakai oleh majoriti masyarakat Islam dalam negara kita. Biarlah awak pergi mengaji jauh pun, mengaji sampai Madinah, mengaji di Pakistan, mengaji di India, mengaji di negara-negara yang memiliki banyak mazhab, diamalkan banyak mazhab. Tapi bila sampai ke tempat Malaysia ataupun Indonesia yang memang ma'ruf mengamalkan mazhab Syafi'i, kita raikan kawasan itu. Jangan buat keras kepala. Biarlah awak ada dalil pun, hadis dah berkebuk dalam kepala awak pun, meraihkan itu lebih bijak dan lebih sejahtera. Tu dia. Sebab setengah ustaz tak baca, setengah imam tak baca. Kerana dia kata bukan wajib pun. Bukan wajib pun, memang nama pun sunat. Ada pun kalau tak baca kunut, dosa tak? Tak dosa, benda sunat. Tapi sunat yang diberatkan, sunat yang sangat dituntut ketika mana solat fardu subuh, membezakan solat-solat yang lain, nak menunjukkan kelebihan solat subuh tu sangat besar. Nama ni, batu kita solat subuh ni jangan buat main-main. Usahalah bangun, usaha. Kalau tertidur nak macam mana? Kena kunci jam, usaha. Di sana Allah menguji iman manusia melalui solat subuh, kerana dia ni waktu yang sukar, waktu yang payah orang nak bangun. Sebab itu siapa-siapa yang dapat bangun sembahyang subuh ataupun solat 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh, orang ini diberi pahala yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada dunia dan isinya solat 2 rakaat sebelum subuh. Dah kita 2 rakaat sebelum subuh macam mana? Subuh dah sembahyang. Tak? Subuh dah sembahyang. Maka kena usahalah tidur awal. Tu dia.
Jadi bacalah doa kunut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Siapakah habis? Ini doa kunut. Dah tak ingat ustaz? Macam mana tak ingat? Tak ingat apa? Takkan nak suruh nak minum air tawar kok. Tak ingat minum air tawar boleh? Tak boleh. Nah, bukan semua benda dengan air tawar orang Melayu kita ni sikit-sikit air tawar, sikit-sikit air tawar. Anak nakal babi. Nakal. Orang Terengganu kata babi, tahu babi? Bukan babi. Babil. Babi ni nakal lah. Air tawar lalu. Suami jenis payah nak semayang, air tawar. Bukan semua diubati dengan air tawar ni. Air tawar tu usaha boleh lah. Tapi bukan semua penyakit sikit-sikit air tawar. Awak demam, air tawar. Kena COVID, air tawar. Kena COVID, orang pergi buat saringan, kena kuarantin. Tak ayah, kita air tawar. Air tawar. Asyik-asyik air tawar je, kena menapa tawar, nak menapa tawar. Kalau sakit, pergilah makan ubat. Cari antibiotik. Ni Jakarta Kumar, air tawar. Cimani, air tawar. Payah lah kalau main air tawar saja. Boleh nak buat air tawar ikhtiar. Tapi salah satu ikhtiarnya juga makan ubat. Doa kunut tak ingat. Apa? Pergi cari kitab-kitab di kedai. Google, YouTube semua ada. Doa kunut, apa? Apa sekali dengan maksud dia baru comel. Itu yang tengok orang tak baca kunut tu lagu mana ustaz? Tu orang mazhab lain. Di mana tengok? Di Mekah. Amna Sabah lah. Kerana dia tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi kita bila datang negara kita di Malaysia, raikan penduduk yang majoritinya bermazhab dengan mazhab Syafi'i, baca kunut waktu sembahyang. Kita kadang-kadang terlebih hebat, terlebih pandai daripada imam-imam lagi. Imam-imam mazhab yang besar, yang hebat. Imam Syafi'i rahimahullah bila pergi ke kawasan yang orang yang bermazhab Hanafi, bila pergi menghadap tok guru di Imam Syaibani. Imam Syaibani ni anak murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i dia tak sempat dengan Imam Hanafi. Dia sempat belajar dengan anak murid Imam Hanafi. Bila pergi semayang subuh, masa waktu subuh Imam Syafi'i semayang tak baca kunut. Katanya Imam Syaibani, wahai Syafi'i, tidakkah mazhab kamu semayang subuh baca kunut? Katanya Imam Syafi'i, kerana menghormati Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Jadi kita pergi tempat orang, kena raikan mazhab orang tersebut di kawasan tersebut. Sama juga macam awak datang ke negara kita ni, mari daripada luar baca kunut lah. Imam Abdul Rahman Sudais, ulama besar, imam besar Masjidil Haram. Bacaan dia semua orang tahu bacaan dia. Kesek-kesek dia berlambak-lambak orang jual. Abdul Rahman Sudais, imam. Bila mari ke Malaysia, baca kunut sembahyang subuh. Baca bismillah dengan jahar, dengan jelas, dengan nyaring. Ketika mana baca surah Fatihah. Ini ulama yang bijak. Tak? Dah kita baru mengaji sikit lah. Balik dari tanah air, balik ke Malaysia, tak nak ikut mazhab dah. Tak nak baca Fatihah, bismillah dengan kuat. Tak nak baca doa kunut ketika mana sembahyang subuh. Kenapa dia? Kata dia dalil kata Nabi tak buat. Mana besar awak dengan Imam Syafi'i? Mana besar awak dengan imam-imam mazhab yang lain? Yang diorang ni boleh buka mazhab, boleh buat mazhab kerana menghafal ratusan ribu hadis Nabi SAW. Imam Bukhari pun, Imam Bukhari ni bukan imam mazhab. Imam Bukhari ni orang yang rawi hadis.
Yang memiliki kitab Sahih Bukhari. Yang tidak ada lagi para ulama hadis mengatakan tidak ada lagi asahul kutubi ba'dal Quran min Sahihil Bukhari. Tidak ada lagi aku tengok satu kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, iaitulah Sahih Bukhari. Ini pujian ulama. Tak ada kitab paling sahih lepas Quran kecuali Sahih Bukhari. Dihimpunkan hadis-hadis yang sahih. Imam Bukhari menghafal hadis lebih 600,000 hadis. 600,000 hadis. Imam Bukhari itu guru dia Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ni pengasas mazhab Hanbali. Tok guru Imam Hanbali ni, kalau anak murid dia hafal 600,000 hadis lebih, Imam Ahmad bin Hanbal mestilah lagi banyak hadis dia hafal. Lebih pada 600,000. Tok guru Imam Ahmad bin Hanbal, siapa dia? Salah seorang daripada guru Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ialah Imam Syafi'i rahimahullah. Tengok besar martabat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berapa hadis dia apa? Sudah tentu lebih banyak daripada anak murid di Imam Ahmad bin Hanbal. Betul tak? Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i yang kita amalkan hari ini, yang kita bermazhab dengan mazhab dia. Mengatakan bahawa sunat di waktu subuh baca doa kunut. Sunat itu sunat yang berat, ditinggalkan sunat sujud sahwi. Tiba-tiba kita kata Imam Syafi'i ni tak betul. Tak? Setengah-setengah ustaz, setengah-setengah orang kata Imam Syafi'i tak betul. Sembahyang subuh tak ada kunut. Kalau nak sembahyang seorang-seorang di rumah, suka hati awak lah. Tak baca kunut pun. Itu pandangan kita. Tapi bila kita duduk kat masjid, diangkat jadi imam, orang tolak jadi tu imam, sunat awak baca kunut subuh. Jangan buat bodoh kat kita ni. Tak mengaji jauh. Berapa ratus ribu hadis awak apa? Lepas tu kadang-kadang kita nak tunjuk bijak sangat. Tak bijak orang nampak bodoh lalu. Ini ulama yang menyesatkan orang ramai. Lepas tu tanggungjawab para alim ulama ialah mengalimkan masyarakat. Bukan nak tunjuk kepada masyarakat yang kita tu alim. Ada beza tuan-tuan. Hak jenis nak tunjuk alim dengan nak mengalimkan masyarakat. Hak mengalimkan masyarakat, dia mengalimkan betul masyarakat. Ajar yang betul, yang salah. Ajar masyarakat meraihkan perbezaan mazhab, perbezaan pandangan. Betul tu. Nak tunjuk dia alim, nak tunjuk dia alim, buat pelik-pelik lah. Buat pelik-pelik. Semayang mula dah. Baca, apa nama ni, baca Fatihah, tak baca Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak tunjuk alim tu. Pocik-pocik yang baru balik sembuh Covid mari semayang jemaah masjid. Mana tu imam tak baca Bismillah, macam Mekah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mana Bismillah? Tak ada. Saya baru balik belajar mana? Mekah. Tak baca Bismillah. Bodoh ke cerdik? Baca jawab. Mana senyap Wahabi. Wahabi lalu. Tak boleh beza pandangan sikit Wahabi. Ini perangai orang sekarang ni. Tak cerdik lah. Mungkin awak semayang di Malaysia, bukan di Mekah, bukan di Saudi. Baca Bismillah masalah dia. Tak suap pelik-pelik keliru habis orang ramai ni bukan dia. Itu tak masuk lagi tahlil bid'ah. Itu tak masuk lagi baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Tak suap pelik-pelik lah. Orang nak beramal. Tu dia. Ada pula buat tahlil sampai masuk neraka dia kata. Tahlil ni tak ada zaman Nabi. Siapa buat tahlil masuk neraka? Amboi. Tahlil ni zikir, sunat lah. Siapa buat tahlil, dia dapat pahala sunat. Payah apa? Awak kena beza sunnah dengan sunat.
Sunnah ini perjalanan hidup Nabi. Hak Nabi buat dipanggil sunnah. Tahlil ni sunnah ke sunat? Tahlil ni sunnah ke sunat? Sunat, bukan sunnah. Habis ada beza. Sunat ni hukum. Sunat, wajib, makruh, haram tu sunat. Ma yuthabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih. Apa-apa yang kalau awak buat boleh pahala. Apa yang kalau awak tinggal tak dapat dosa. Nah ni, benda sunat tu kan? Jadi dah tahlil. Tahlil ni apa benda tahlil? Tahlil ni ialah la ilaha illallah. Tahlil tu kan tiap-tiap zikir dia ada nama. Alhamdulillah, orang panggil tahmid nama dia. Allahu Akbar, orang panggil takbir. Subhanallah, orang panggil tasbih. La ilaha illallah, orang panggil? Awak ni mentang-mentang pakai penutup muka tak jawab aku tanya dah. Orang panggil apa? Tahlil. Payah benar nak jawab. Orang panggil tahlil. Dah kalau kata buat tahlil tu, anak sebut ratik zikir la ilaha illallah. Masuk neraka tak? Ni hak kata tahlil haram bid'ah sesat masuk neraka ni mana? Atulah tahlil. Yang sesat ni lagu mana? Mewajibkan tahlil di waktu-waktu yang tertentu. Orang mati wajib tahlil. Tak? Buat tahlil 4 hari, 40 hari, 3 hari, 7 hari. Mewajibkan orang. Hak tu bid'ah tu. Jangan mewajibkan. Awak nak buat. Tak nak buat, sudah. Tengok orang buat, jangan marah. Orang tak buat, jangan marah. Sekali kita. Ni. Bukan benda wajib. Yang wajib tu, yang jadi sesak tu bila awak mewajibkan. Orang mati, kena buat tahlil lah kita ni. Kena buat tahlil. Tu dia. Lepas tu bila buat tahlil, buat jamuan pula kenduri. La ilaha illallah. Tak wajib. Dah kena buat, niat beri makan ke orang, dapat pahala. Jangan mewajibkan. Masalah orang kita sekarang ni mewajibkan. Bila orang mati, susah ahli keluarga si mati. Pasal apa? Allah, mati pagi. Lepas asal tanam, malam ni kena buat tahlil dah. Nak jamu apa orang makan ni? Nak buat jamuan apa ni? Fikir. Susah satu kerja pula. Hak tak ada duit. Dah lah kesedihan. Tak hilang lagi. Suami mati. Tiba-tiba kena buat tahlil jamu ke orang makan. Cari duit pula. Hak tak ada duit. Terpaksa berhutang. Pasal apa? Kalau tak buat, satu kampung kata ke dia. Kutuk dia. Ada pula suami baru meninggal. Ayah baru meninggal. Tak buat tahlil. Makan-makan tak ada. Apa nak jadi anak haram ni? Sudah. Anak haram tu. Benda tak wajib. Tak sudah buat lah. Tak ada duit. Dah ada duit? Ada duit, beri jamu orang makan. Mari tahlil di rumah. Tak? Nak tahlil bukan mesti di rumah. Di masjid boleh. Tes air minyak boleh. Tak? Muslim-muslim nak tahlil boleh. Ikut SOP, tembak suhu dulu. Niat beri makan kau orang dapat pahala. Dan nak ikut sunnah, hak sunnahnya ialah orang ramai yang hadir, bawa makanan, beri kepada ahli keluarga si mati. Hak tu baru betul. Pasal dulu di zaman Nabi SAW, di saat sepupu Nabi, Ja'far, Sayyiduna Ja'far radhiyallahu anhu, meninggal dalam peperangan. Dapat tahu kat Nabi, ya Rasulullah, Ja'far mati dalam peperangan syahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW, isna'u ali Ja'farin ta'ama. Isna'u ala Ja'farin ta'ama. Berilah, sediakan, siapkan makanan kepada ahli keluarga si mati, itu si Ja'far ini. Sebab apa? Baru meninggal suami, baru meninggal si Ja'far, kita beri makan pada dia. Baru tu. Waktu lepas ni tukarlah. Kalau ada orang mati, nak buat tahlil, kita ahli qaryah, beri makan pada dia orang. Bukan dia orang jamu makan kita. Faham ni? Ringankan beban dia orang. Itu yang terbaik. Gak kita kira nak makan kedarah ya. Tengok orang mati, bagai. Malam ni nasi minyak dah.
Tak kenalah lagu tu, tukarlah. Ada pun kalau tuan rumah memang volunteer, memang suka rela, tak apalah, tak payah bawa makanan lah, malam ni mari makan rumah saya. Sempena si mati ni mati, saya nak buat makan, nak buat jariah, nak beri makan kepada orang ramai, pahalanya saya sedekah kepada si mati. Boleh? Jemput aku sekali, kalau ada kambing. Payah apa niat beri makan. Tapi jangan mewajibkan. Ya, nak buat tak ada masalah. Jadi bila orang duk buat tak sudut marah lah. Orang tak buat pun jangan marah, orang buat pun jangan marah. Orang buat alhamdulillah beri makan, sudah. Ni jadi satu adab Melayu yang bebal. Apa dia? Bila orang mati wajib buat, tak wajib. Nak panggil orang semayang-mayang, ahli keluarga kena beri pula duit RM5 seorang. Setengah tempat buat lagi. Orang mati, ayah dia meninggal, anak dia beritahu AJK masjid, AJK umum hari Jumaat, tani kita lepas asar ada semayang-mayang ni, mari ramai-ramai. Anak-anak pening kepala dah ni. Kenapa? Kena beri duit. Nak suruh orang ramai datang semayang beri duit. Gak kita bodoh, lepas semayang ambil duit. Lemaya. Patut kita lah beri duit pada ahli keluarga si mati. Ni pelik-pelik dah ni. Kecuali memang dia tu orang kaya, jutawan dah, nak beri saja-saja infak sedekah, nak tambah pahala dia, tu tak apa. Ni siapa keluarga miskin pening kepala, macam mana nak buat, kena beri duit pula kan. Tak beri duit kan kata kat orang. Kena tukarlah benda-benda macam ni. Faham tu? Jadi bacaan kunut ni sunat di dalam mazhab Syafi'i. Lepas habis baca kunut, kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar, tanpa mengangkat kedua tangan. Habis baca kunut tu kan, kita pun nak sujud, maka ucaplah Allahu Akbar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Tak payah kat tangan dah. Terus sujud. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu, setelah itu baru letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka, padahal keadaan dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu, dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Ni sujud ni. Kaedah sujud. Jadi orang laki-laki kalau sujud, buka sikit siku ni biar terbuka lambung ni. Orang perempuan tutup sikit. Ni hak lelaki tutup macam apa? Mu pondang ke apa? Buka sikit sujud. Tu kaedah dia. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Ni perempuan merapatkan sebahagian anggota sebahagian yang lain. Jadi orang perempuan tak boleh luah-luah sangat. Di sini ulama-ulama menyatakan bahawa hikmah daripada solat tu besar dan banyak. Orang lelaki dia aurat dia sikit, maka digenggangkan tak apa. Orang perempuan ni dia tak boleh bebas sangat. Dia kena tutup warak, ayu. Tu sifat orang perempuan. Batu orang perempuan di luar daripada semayang pun dia tak boleh bising-bising. Dia tak boleh hoha macam ngilai, macam beruk dalam lautan. Tak boleh. Ni setengah perempuan di kedai-kedai makan, nya suka-suka sungguh. Gurau dengan kawan-kawan, suka ka. Tak ada izzah, tak ada kemuliaan, tak ada rasa malu sikit habuk. Ni bahaya. Dalam semayang pun awak kena belajar tertib dia. Kena ada adab dalam semayang. Bagaimanakah kita di luar semayang? Lebih lagi kena adab.
Orang perempuan dia tak boleh bebas sangat. Sebagaimana orang lelaki-lelaki. Hari ini kita tengok orang perempuan tak usah kata dalam semayang. Dia tak ikut peraturan. Luar semayang sementara lagi. Bebas sangat. Duduk di kedai kopi. Wah, duduk cakap. Tak kira dah orang kiri kanan. Tak jaga adab. La haula wa la quwata illa billah. Orang perempuan muslimat yang salihah menjaga kepribadian. Dijaga tutur kata dia. Dijaga akhlak perilakunya. Terutama di hadapan bukan mahram. Di hadapan lelaki ajnabi yang tak halal bagi dia. Hari ini tak ada kira dah. Hilang segala malu. Jadi macam orang jahiliah semula. Dedah aurat. Terbuka sana sini. Lepas itu upload pula gambar-gambar tarian-tarian gelek dekat laman sosial. Apa nak jadi? Tak ada maruah langsung. Macam mak bapak tu tak pernah ajar anak. Tak ada dah. Anak perhati tu anak-anak isteri kita tu dah. Sekarang ni orang geduk gila apa nama ni satu aplikasi TikTok dia panggil. Tahu TikTok? TikTok tak tahu? Ni kalau tanya hak berumur sikit ni mampu tak tahu ni. Tahu TikTok? TikTok ni satu aplikasi daripada Cina punya. Dia buat khusus untuk tarian gelek-gelek, duduk joget. Nak? Ni hak anak muda duduk tergila buat TikTok ni. Pasal apa tergila buat TikTok? Nak dapatkan likers. Nak dapatkan followers yang ramai. Maka nak suruh menarik. Orang ramai post, orang ramai share. Maka buatlah tarian gelek-gelek yang seksi-seksi. Letak di laman sosial. Orang ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lama mana? Ramai mana orang tengok aurat awak. Diberi dosa oleh Allah. Jangan main. Orang perempuan ni untuk tatapan suami dia saja. Nak buat TikTok ikut mana awak lah. Nak buat TikTok tak apa. Nak berjoget, nak menari gelek, nak dedah aurat. Tapi untuk tatapan orang yang halal buat awak. Bukan untuk tontonan semua orang. Bila kita dapat dilihat oleh semua orang boleh tengok kita punya aurat. Maka awak ni dikategorikan sebagai perempuan murahan. Murah ha? Kenapa murah? Kerana semua orang boleh tengok aurat awak. Hak mahal lagu mana? Yang mahal nak tengok bukan sebarangan orang. Siapa dia boleh tengok? Suami aku saja. Mak ayah aku saja. Yang halal buat aku, itu yang layak tengok aurat aku. Ni orang perempuan yang mahal. Hak murah, super sama-sama semua orang boleh tengok. Dia macam barang mahal. Benda mahal ni tuan-tuan. Orang tak letak tepi-tepi jalan ni. Tengok tak? Kalau barang yang branded hak mahal, letak di butik bawah. Letak di butik, letak dalam kaca pula, dalam kotak, seal lagi. Supaya apa? Sebab benda tu mahal. Tapi kalau barang murah, barang bandar, tepi jalan je. Tepi jalan je, seluar bandar RM5 je. Tapi kalau seluar original, ada orang jual RM5, seluar original. Seluar original ada RM5, tak ada. Kena wallet RM500. Levi's, jeans betul. Bukan Levi's bandar ni. Hak boleh dapat RM10, RM20. Tu murah. Hak murah senang dapat. Hak mahal barang payah. Tengok? Ada tengok orang perempuan sekarang ni murahnya ya Allah. Murah semua orang dapat tengok. Tak nak menikah minta hantaran mahal pula. RM20,000, RM30,000. Tutup aurat tak? Tak. Dia tu dah lah murah dah. Semua orang dapat tengok dia. Sebelum suami dia tengok dia tu, ribuan jantan, ribuan laki-laki tengok dah aurat dia. Murah ke mahal? Tiba-tiba teh hantaran minta RM30,000 mahal-mahal. Dah orang tengok dah aurat awak. Saya ni orang keberapa tengok aurat awak. Sepatutnya tak payahlah bagi mahal-mahal. Bukan 3. Beri 3% sudah lah. Payah nak. Nak beri RM30,000 boleh. Tapi tutup aurat daripada awal lagi. Susah kan nak tengok aurat dia. Nak tertutup apa? Tak pernah tengok aurat dia. Tak pernah tengok dia berjoget. Tak pernah tengok. Quran dalam dada 30 juzuk. Hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim dalam kepala.
Masak boleh masak semua masakan. Awak nak masakan Thailand, 6 perik pau, tom yam pok tek, tikus 3 rasa, kau ana muah makan. Boleh belaka. Western, Jepun, sushi, otoke, senja. Dari hak barang-barang Korea. Kau ana muah. Boleh masak belaka. Aiskrim goreng. Semua menu hak ada di kedai makan tu boleh masak belaka. Bangun sebelum subuh boleh bangun dah. Semayang tahajud tiap-tiap hari. Hak tu jangan kata 30,000. 100,000. Logik lagi. 100,000. Menasabah lagi. Ini dah lah duk tutup aurat. Duk main TikTok hari-hari. 100,000 orang duk tengok aurat dia. Dekat laman sosial. Masak tak reti. Masak air je pandai. Bangun bukan sebelum subuh. Pukul 12 baru bangun. Lepas tu 30,000. Mu gila ke apa? Tak ada maruah ke? Kasar ustaz ni. Lapar perut ni. Tahu tak? Tak makan daripada pagi je gini. Dah lah SOP ada yang tak ada makan dah sekarang. Geram pula aku. Isyak dah? Isyak dah? Sekejap sungguh isyak kalau orang tengah panas ni. Allah, SOP sampai bulan 12 Tak ada makan sampai bulan 12 Sudahlah. Kena bawa bekal dah ustaz. Jadi dalam semaya pun diajar supaya beradab perempuan ni tak boleh bebas-bebas sangat macam orang lelaki. Luar semayang apatah lagi. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu, dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Nak sujud bukan gini, bukan letak gini, mesti gini. Ni kalau macam ni macam anjing. Orang tak sujud lagu ni. Hasta ni hasta orang panggil. Ni tapak tangan, ni hasta, ni depa. Hasta ni jangan letak atas lantai waktu sujud. Macam orang tak gerok lembek gitu. Sujud, penggang sikit macam ni. Kemudian baca olehmu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ni waktu sujud ni penting. Ada sabbihu fi sujudikum. Tasbihlah kamu pada Allah Ta'ala di setiap sujud kamu. Maka kita membesarkan Allah Ta'ala. Engkau yang maha tinggi. Tidak ada waktu yang paling dekat antara Tuhan Allah Ta'ala dengan hambanya kecuali di saat kita sujud pada Allah. Paling dekat. Nak minta apa pun, waktu itu mustajab doa pada Allah. Minta dalam hati, doa. Baca berapa kali? Sunat 3 kali. Engkau baca tasbih ini 3 kali. Wallahu a'lam. Habis dah? Sekejap-sekejap sudah. Kalau tidak SOP ni, pukul 10 tak apa lagi. Sebab kita tak boleh buat main-main dah sekarang ni. Kes makin naik. Di Sabah, di Kedah. Hari ni 18, malam 100 lebih. Nasib baik lah bukan di negeri Selangor kita ni. Tak? Jadi sebab apa jadi macam tu? Kerana SOP makin hari makin dialpakan. Tak pakai mask dah sekarang ni. Orang salam ikut suka hati je salam. Lepas tu trend sekarang salam nombok pula. Ni sama je bengong Geram sumpah aku. Awak buat gini sama. Dia pada asasnya tak boleh bersentuhan. Dia mudah berjakit. Penyakit COVID ni mudah berjakit. Salam sentuh, macam ni pun sentuh. Yang terbaik, letak di dada gitu sudah. Tak usah duduk salam. Bahaya. Bukan sombong tak. Kita nak memutuskan rantaian ni kena jaga sungguh. Semayang jarak. Ni time semayang jarak sampai sedepa jarak. Time makan di kedai siap berpeluk-peluk. Jarak jugalah ikut SOP. InsyaAllah. Kalau tidak makin lama benda ni susah. Makin lama PKPP ni makin lama tak boleh makan sih di luar lepas kuliah sudah awak. Aku tak boleh dah ni. Akhir sekali tuan-tuan macam biasa dah. Tanda-tanda.
Surat 93. Akhir sekali kita nak apa nama ni, macam biasa saya buka untuk kutipan sumbangan untuk dana pusat tahfiz yang kita buka dekat Shah Alam dan Kampung Atas Tol. Cumanya 2-3 bulan ni saya lebih fokuskan kepada dana untuk wakaf pembangunan dan pendidikan tahfiz di Kuala Terengganu. Yang ni tuan-tuan, ni memang kita perlukan dana sangat-sangat, sebab saya ingat ni adalah pusat tahfiz ataupun komplek tahfiz kita bina ni, komplek tahfiz percuma yang pertama di Malaysia saya ingat. Ramai orang buat percuma, tapi untuk komplek yang besar ni orang tak buat percuma lagi. Itu hasrat kita, sebab memang kita betul niat nak galakkan orang hafal Quran, memang nak bantu kebajikan, ngaji percuma. Dan bangunan yang kita nak naikkan ini boleh memuatkan 400 hingga 500 orang pelajar. Sekarang ni masih lagi dalam proses nak pasak tiang. Tiang saja kos dia berjumlah 750,000 lebih kurang. Saya rasa lebih lagi tu. Tapi kita letak 750,000 untuk tiang. Hal ni tuan-tuan boleh wakaf untuk dana pembangunan apa nama ni dan pendidikan tahfiz. Sebab wakaf ini akan berterusan sampai ke hari kiamat. Kita mati pun tuan-tuan nikmati pahala tu. Ambil lah pahala tu, saya dapat pahala saya, tuan-tuan ambil hak tuan-tuan. Pahala masing-masing. Nah, abang tu sementara masih hidup, tak meninggal lagi ni, kalau boleh bantu kita untuk berilah sebanyak-banyak mungkin. Hal ada zakat ke, nak beri zakat harta tu boleh disalurkan. Kemudian wakaf, saya buka lagi RM50 macam biasa. Satu bahagian ni habis sebuku ni. Banyak duit, banyak dana kita nak pakai, insya-Allah. Dan jangan lupa niat sekali untuk orang yang telah meninggal dunia, teruskan buat jariah untuk dia orang, bantu dia orang di alam barzakh, insya-Allah. Ini macam biasa, kejap lagi ada tabung disediakan, tuan-tuan boleh masukkan. Nak BI pun boleh, ada nombor akaun ni. Saya bawa flyer gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi